TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini seperti biasa kita akan bongkar bagaimana nak menjawab tips-tips penting nak menjawab kertas peperiksaan SPM. Dan untuk hari ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, kita nak bongkarkan rahsia bersama dengan guru yang istimewa untuk mata pelajaran produksi multimedia. Tapi sebelum tu, abang nak ajak murid-murid dekat rumah, rakan-rakan dekat rumah semua untuk bersiap sedia, sediakan buku nota dan juga pen untuk mencatat nota-nota penting untuk memastikan sukses dalam SPM kita pada kali ini. Siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Muhammad Hambali Ismail, Ketua Panitia Produksi Multimedia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, Zahar. Apa khabar Cikgu? Baik. Wah, itu dia Cikgu sangat bertenaga. Baik. Alhamdulillah. Saya kena percaya Cikgu pun dah tak sabar nak kongsikan ataupun nak bongkar rahsia teknik nak menjawab kertas peperiksaan ni Cikgu. Ya, ya. Itu dia. Dan mungkin semua dah bersedia dekat rumah. Saya tak nak lengahkan masa lagi Cikgu. Apa kata jom kita terus mulakan sesi pembongkaran kita satu persatu pada hari ini. Silakan Cikgu. Okay. Terima kasih Azhar. Sama-sama Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid yang berada di rumah. Hari ini Cikgu akan berkongsi sedikit tentang pecutan SPM, okey? Kita akan tengok macam mana kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan kertas 1 SPM Produksi Multimedia. Okey, kertas 1 Produksi Multimedia kod 7403/1, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Okey, tarikh SPM 2021, ingat ya, 29 Mac ni, ingat. 29 Mac 2022. Okey, masa 2:30 hingga 4:30 petang. Okey, murid-murid jangan lupa. Okey, objektif kita lah untuk mengetahui jenis-jenis arahan dan konstruk yang digunakan dalam soalan. Yang kedua, menulis jawapan dan langkah kerja dengan betul berdasarkan arahan dan rajah yang diberikan. Okey, format pentafsiran KSSM Produksi Multimedia MPV. Kita ada 2 kertas. Kertas yang pertama berkaitan dengan pentafsiran pusat, ujian bertulis teori, iaitu CJ Pelajaran Malaysia SPM. Yang kedua, kertas 2 adalah pentafsiran berasaskan sekolah PBS. Pentafsiran kompetensi, tugasan modul, iaitu pada tingkatan 4, 6 modul, tingkatan 5, 5 modul. Pentafsiran dijalankan sepanjang sesi persekolahan. Okey, murid-murid dah buat semua ni. So, yang ni kita ada 60 markah dekat sini. Okey, dekat kertas 1 kita ada 40 markah. Okey. Okey, format soalan untuk kertas 1, kita ada bahagian A, 15 soalan. Markah setiap soalan ada antara 1 hingga 5 markah. Okey, markah penuh dia 60. Kemudian bahagian B ada 4 soalan, 1 soalan 10 markah. Markah penuh dia adalah 40. So, keseluruhan ini adalah 100 markah. 100 markah akan kita kata akan ditukar kepada 40 markah. Okey, format soalan lagi. Konstruk pada bahagian A akan bertanya berkaitan dengan terminologi ataupun definisi. Kemudian yang kedua, fakta. Yang ketiga, pengelasan. Yang keempat, urutan. Yang kelima, kriteria. Okey, untuk bahagian B, okey,
Ada konstruk berkaitan dengan memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Dalam format soalan dia ada ayat pernyataan. Ayat pernyataan ni apa dia? Mengimbas kembali tajuk ataupun aktiviti yang pernah dipelajari. Menyatakan perisian yang digunakan. Okey, contoh berikut adalah spesifikasi perkakasan komputer multimedia. Okey, ataupun yang kedua, Rajah 2 menunjukkan objek 3D yang dihasilkan menggunakan perisian 3D Studio Max. Okey, kemudian ada rajah ataupun jadual membantu mengingat kembali maklumat ataupun antarmuka perisian yang telah dipelajari, memaparkan aktiviti yang pernah dipelajari, membantu anda untuk menulis jawapan. Yang ini penting ni. Untuk menulis jawapan ni, kita kena tengok rajah atau jadual tersebut. Okey, yang ni contoh. Ini jadual. Okey. Yang ni gambar antara muka perisian. Okey, dia akan mengimbas kembali. Mana kita tengok kat mana jawapan-jawapan yang perlu kita tengok, yang boleh kita tulis pada bahagian ruang jawapan. Okey, kemudian ada arahan. Apa yang perlu anda lakukan? Apa yang perlu anda jawab? Ni kita nak jawab ni. Contohnya, tandakan, padankan, nyatakan, susun langkah, tulis, kelaskan, kategorikan, lengkapkan, terangkan dan huraian. Huraikan. Cikgu, bila kita tengok, kita dah memahami untuk format soalan yang perlu untuk murid-murid memberikan perhatian bagi mendapatkan markah tertinggi dalam kertas peperiksaan SPM. Saya yakin dah percaya semua dah tak sabar untuk kita mulakan. Kalau cikgu sebut tadi ada bahagian A dan juga bahagian B. Tapi sebelum kita mulakan ataupun sebelum kita teruskan, kita dah berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita nak teruskan sesi pembongkaran kita satu persatu untuk memastikan semua murid-murid sukses dalam peperiksaan SPM nanti bagi mata pelajaran produksi multimedia. Bahagian A, kita serahkan kepada cikgu. Silakan cikgu. Terima kasih Azhar. Okey. Sama cikgu. Kita tengok soalan contoh bahagian A. Okey, soalan betul salah. Okey, kita tengok dalam tajuk Jenifon. Okey, tandakan right pada penerangan muka taik yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang ini dia suruh kita tandakan right dengan pangkah. Okey, tanda right dan pangkah, tandakan. Maknanya di kawasan ni, ruang jawapan ni kita kena tandakan right dan pangkah. Okey, ini tajuk Jenifon. Okey, penerangan muka taik. Okey, serif merujuk tulisan yang mempunyai ekor atau lengkung pada penghujung aksara. So kita imbas kembali topik yang kita belajar, Jenifon. Okey, jenis muka taik. Sama tak serif tu? Betul ke yang mempunyai ekor? Okey. Bruskrip ialah form muka taik jenis serif. Okey? Betul tak? Okey, betul atau salah? Kita tandakan pada ruang dia tu. Jangan kita tulis betul. Kita ikut arahan yang diberi. Okey? Yang pertama tadi betul. Okey, bruskrip ialah form muka taik jenis serif. Kita dah tahu. Ini bruskrip, bukannya jenis serif. So, tanda pangkah pada ruang tu. Okey, dekoratif merujuk tulisan tidak mempunyai ekor atau lengkung pada penghujung aksara. Okey. Betul atau apa salah? Kita tanda. Okey, salah. Okey, skrip merujuk tulisan menyerupai tulisan tangan yang bersambung. Okey. Betul atau salah? Kita tanda dengan tanda right ataupun pangkah. Okey, kita tanda macam ni. Okey. Kita jangan tanda semua tanda right ni. Kat sini tanda right, sini kat tanda right. Sebab arahan dia suruh tanda right dan pangkah. Okey? Terus, ini tajuk video. Soalan padanan. Berikut ialah senarai ciri-ciri video digital. Ciri-ciri ni kita tengok pada bahagian kriteria.
A. Kadar frame, B. Size frame, C. Resolusi. Ciri dia dah bagi kat sini untuk perwakilan kepada jawapan kita. So kita kena tulis padanan pada ruang jawapan ni. Okey, tak perlu tulis kadar frame, size frame, resolusi. Kita hanya tulis A, B dan C. Padankan ciri-ciri. Maksudnya padankan ciri-ciri ni. Okey, tersebut dengan penyataan pada ruang jawapan. Okey, jumlah piksel yang terdapat dalam frame atau image. Okey. Jumlah bilangan imej yang dipaparkan pada suatu tempoh waktu untuk menayangkan pergerakan. Okey. Jumlah ketinggian dan kelebaran setiap frame ataupun imej. Okey, so jawapan dia C, A, B. Kita tulis C, A, B. Kita tak perlu lagi tulis kadar frame ni. Okey. Seterusnya kita tengok soalan pengelasan. Apa itu pengelasan ni? Kita kena kelaskan mengikut sans serif dan serif. Okey, tajuk jenis font lagi. Berikut ialah jenis font dalam elemen teks. Okey, jenis font ada A, Arial, B, Times, C, Courier, D, Tahoma. So, ada lagi perwakilan A, B, C, D. Okey, tak semestinya ada A, B, C, D. Ada juga JKLM. Okey, ni saya ambil A, B, C, D lah yang senang. Ya, Azhar. ya, Okey. Tuliskan, maksud dia tuliskan. Ini maksudnya tuliskan A, B, C, D. Bagi kategori jenis font tersebut dengan jenis muka taik pada ruang jawapan. So, kita kelaskan mengikut jenis font tu. Sans serif apa dia? Serif apa dia? So, kita tulis dalam kotak yang disediakan ni. Okay, sans serif A, Arial. Okay, kalau kita ingat sen ni tanpa bahasa Itali, Itali, Sanskrit. Okey, serif B, okey, D, okey, B dan C. Okey. Soalan berkaitan dengan fakta. Tajuk ilustrasi grafik. Berikut ialah objek yang dibina menggunakan makromedia freehand. Ini ayat pernyataan ni menyatakan objek yang dibina. Okey. Kemudian menggunakan makromedia freehand. Okey. So maknanya dia imbas kembali. Kat mana kita buat? Apa yang telah kita pelajari? Okey. So kita imbas kembali. Oh, makromedia freehand. Sebabnya dalam setiap perisian tu dia ada nama tools tu berbeza-beza, Azhar. Okey. Kalau contohnya dalam freehand, kalau X ni dia panggil ellipse. Tapi dalam makromedia flash dia tak panggil ellipse. Dia pakai ovato. So di sini memainkan peranan supaya murid ingat kembali. Baik. Okey, takut tertukar dengan nama tools tu. Okey. X tu guna apa? Polygon tools. Kemudian Z, rectangle tools. Okey. So, kalau kata murid kata, ada lagi tools yang boleh guna cikgu, boleh tak nak tulis? Boleh kita tulis. Okey, tulis kat mana? Kat bawah dia pun, kat tepi dia pun boleh. Okey. Soalan urutan. Urutan ni berkaitan dengan langkah kerja. Okey, tajuk animasi 3D. Rajah 1 menunjukkan animasi pergerakan kamera dari frame 0 ke frame 50 menggunakan 3D Max Studio. Okey. Ini ayat pernyataan. Animasi pergerakan kamera. Okey, perisian dia apa? So, dia akan kita imbas kembali apa yang pernah kita belajar. Okey. Ini rajah ni tunjuk kedudukan pada frame kosong. Okey, kat mana kamera tu berada. Yang ni kemudian yang kedua ni kedudukan frame 50. Kat mana kamera tu berada. Okey, berikut ialah pernyataan langkah kerja animasi pergerakan kamera yang tidak mengikut. Ini tidak mengikut urutan. So dia susun pernyataan langkah kerja ni, dia bagi A, B, C, D ni, perwakilan dia ni. Okey, A gerakan slider ke frame 50,
Kemudian gerakkan kamera ke arah kanan, klik butang auto key pada bar animation control, aktifkan kamera, ease, klik select dan move to. Susun langkah kerja. Susun langkah kerja. Untuk menghasilkan animasi tersebut dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. So kita tulislah. Okey, tengok perwakilan tu. Tulis langkah 1 apa dia, langkah 2 apa, langkah 3 apa, langkah 4 apa, langkah 5 apa. Baik. Okey, ni contoh jawapan dia. Untuk langkah 1 sampai langkah 5 cikgu Ya. hanya tuliskan A, B, C, D dan E cikgu. Itu saja. Perlu Baik. tulis macam tu saja. Okey, mungkin ada murid tu dia tak tahu macam mana nak buat. Ya. Dia kita panggil dia tembak je, dia tulis A, B, C, D, E. Dia letak je A, B, C, D, E. Okey, mungkin ada yang mengena kot. Mungkin ada yang tidak mengena. Okey, itu bergantung pada soalan daripada lembaga peperiksaan lah. Kita Baik. tak tahu macam mana. Okey. Ada juga soalan urutan ni dia tanpa rajah. Soalan yang tanpa rajah. Maknanya murid kena tengok penyataan langkah kerja. Contoh soalan macam ni. Berikut ialah penyataan langkah kerja menghasilkan rakaman video. Baik. Okey, rakaman video. Tidak mengikut urutan. Penyataan langkah kerja. So, tak ada gambar rajah. So, murid tak boleh nak imbas kembalilah. Ya. Cuma dia boleh ingat apa yang telah pelajari. A. Menentukan babak dengan jenis shot kamera, merakam video, memilih sudut pandangan dan teknik pergerakan kamera. D. Melakar papan cerita. E. Menghasilkan skrip. Okey, susung langkah kerja. Susung langkah kerja. Baik. Okey, dengan menulis A, B, C dan E. Okey. So, ini jawapan dia. Contoh jawapan. Kita tulis je A, B, C, D, E. So, E, D, A, C, B. Ya. Okey. Baik. Okey, ini soalan lekakan. Okey, tajuk suntingan video. Raja 2 menunjukkan tracy jus yang disisik antara klip video menggunakan Adobe Premiere. Okey, bila soalan lengkapkan, murid cubalah tulis mengikut jawapan maklumat yang diberi pada ruang jawapan. Okey, tulis sebiji apa yang diberi dalam maklumat ni. Okey, kalau huruf besar kat depan, semua huruf besar. Tulis pada ruang kosong ni. Okey. Lengkapkan, berikut ialah maklumat untuk menyisip transisi jujukan. Transition. Okey, lengkapkan proses menyisip tersebut dengan menulis maklumat. Menulis maklumat pada ruang jawapan. Sini tak ada perwakilan Azhar. Ya, cikgu. So, jadi dia kena tulis ikut maklumat yang diberi. Okey. So, ini contoh jawapan dia. So, kita kena ikut sama seperti jawapan yang diberi. Okey, boleh faham tak murid? Faham cikgu. Okey. Terusnya, soalan berkaitan fanta. Yang ini soalan tanpa menggunakan rajah. Tak ada jadual, tak ada rajah. Soalan ni kita kena bagi jawapan. So, kita kena imbas kembali topik yang kita belajar. Yang ini tajuk pembangunan produk multimedia. Senaraikan 3 struktur reka bentuk persembahan produk multimedia. Kemudian, senaraikan 2 pengujian yang digunakan dalam pasal pengujian dan penilaian. Ini maknanya kita senaraikan 3. Okey, senaraikan 2. Okey, yang ni tak ada rajah. Soalan dia tak ada jawapan untuk bantu kita tulis. Okey, yang ini kita panggil aras sederhana ataupun aras tinggilah. Okey. So, kita ada 3 contoh jawapan. Tak linear, komposit, hierarki. Okey, 2 pengujian. Pasal pengujian ni, okey, ada 2 ni saja, dia tak ada lebih. Oh, tak ada lebih. 2 ni saja, Alfa, beta. Beta. Dan kalau kita tengok cikgu berkenaan dengan pembongkaran yang cikgu buat pada hari ini, ada soalan fakta, soalan pengelasan dan juga soalan urutan. Saya kena percaya cikgu banyak tekankan untuk kita faham kehendak soalan tadi cikgu. Dia nak padankan ataupun senaraikan. Dan saya kena percaya semua murid-murid kita dah dapat, yang ada di rumah, pastikan kita buat ulang kaji yang terbaik. Dan kita nak berhenti rehat seketika sebelum kita teruskan sesi pembongkaran kita untuk yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pacutan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 pecutan bahagian B untuk kertas soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran produksi multimedia. Kita nak terus ambil teknik-teknik yang berkesan daripada Cikgu Muhammad Hambali Ismail selaku Ketua Panitia Produksi Multimedia SMK Datuk On Kuala Lumpur. Cikgu, semua dah pun bersedia? Kita serahkan kepada Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama, Cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok soalan bahagian B. Okey, soalan ni kita akan tengok lebih kepada soalan aplikasi, soalan berkaitan dengan kefahaman dan soalan berkaitan dengan pengiraan. Ya. Okey, ini contoh soalan kefahaman. Soalan kefahaman ni berkaitan apa yang murid belajar dalam kita panggil DSKP. DSKP ni Dokumen Standard Kurikulum Persekolahan. Okey, silap. Dokumen Kurikulum Standard Pentaksiran. Ya. Okey, so murid kena baca semualah dalam DSKP tu supaya topik-topik yang dipelajari berkaitan dengan teori boleh kita jawab dalam SPM nanti. Ya. Okey. So cikgu tak cover semua. Cikgu tengok contohlah soalan ni biasanya pembangunan produk multimedia ni. Okey. Anda diminta untuk membangunkan sebuah CD interaktif bertajuk Cuti-Cuti Malaysia. Ini dia bagi tajuk. Okey, dengan memperkenalkan destinasi pelancongan, jenis-jenis makanan, tempat-tempat penginapan, perkhidmatan pengangkutan dan pakej-pakej lain yang menarik. Ini adalah poin untuk menjawab soalan bahagian B. Bila kita baca soalan, kita tanda dulu. Kita tanda dulu poin-poin yang ada di dalam soalan tersebut. Okey, Rajah 5 menunjukkan reka bentuk. Reka bentuk carta alih. Ingat kembali apa itu carta alih untuk membangunkan CD interaktif tersebut. Itu. Ada menu utama, kemudian ada X, ada Y, ada Z. Okey, ini adalah rajah 5. Okey, kena pasti reka bentuk carta alih itu. Okey, apa bentuk carta alih tadi? Okey, reka bentuk carta alih tadi apa dia? Kita ada soalan, kita jawab linear, tak linear, komposit, ada hierarki. Okey, kita imbas kembali. Okey, satu markah. Okey, kita jawab ringkas saja jawapan ni. Kena pasti. Sebab dia kena pasti. Okey, so kita jawapan dia tak linear. Okey tu. B, berdasarkan tajuk CD interaktif, senaraikan pautan yang sesuai. Okey, pautan yang sesuai. Tadi kita tengok tadi, yang cikgu gariskan kat sini ni, ni pautan-pautan yang boleh kita letak pada X, Y dan Z. Destinasi pelancongan, jenis makanan, tempat-tempat penginapan, perkhidmatan pengangkutan dan pakej-pakej lain. So pilihlah antara poin-poin ni. Okey. Kita boleh tulis destinasi pelancongan, okey, jenis-jenis makanan, okey, tempat penginapan, ataupun kita nak tulis lagi contoh dia perkhidmatan pengangkutan, pakej lain. So ada 5 jawapan kat situ, kita hanya tulis 3 saja. Okey. Okey, berdasarkan jawapan di 3B, hasilkan satu lakaran menu utama yang mengandungi semua elemen multimedia. Semua elemen multimedia. Apa dia elemen multimedia tu? Imbas kembali. Elemen multimedia. Kita ada elemen multimedia, kita ada teks. Kita ada audio. Kita ada video. Okey? Kita ada apa lagi? Animasi. Okey? Kita ada grafik. Kita ada interaktif. Okey? So, elemen ni mesti semua ada dalam lakaran kita ni. Okey? Menu utama. Okey, cikgu bagi contohlah lakaran dia. Baik. Okey. Okey. Ni contoh lakaran dia. Cuti-cuti Malaysia, ada menu dia, destinasi pelancongan, jenis-jenis makanan, tempat penginapan, pengangkutan,
Okey, kita ada teks. Ini teks. Okey. Kita ada video. Ada. Tanda. Ada teks, ada dah. Video ada. Kita ada ni kita ada interaktif. Ni butang-butang ni kita panggil interactivity. Bila kita klik pada butang tu boleh pergi page seterusnya. Okey. Ada destinasi pelacungan, jenis makanan. Ini kita panggil interaktif. Baik. Okey, apa lagi? Baru ada berapa ni? Baru Animasi, ada 3. cikgu. Belum lagi Animasi. Animasi ada tak? Animasi ada. Tunggu sekejap. Dia tak keluar lagi. Dia tak keluar lagi. Sebab dia animasi, cikgu. Okey. Dia ada. Okey, muzik MP3. Apa-apa nama muzik lah. Nak letak muzik apa? Muzik latar ke. Okey. Kita letaklah tanda gambar rajah ni. Ni audio ni. Kita lukislah. Kemudian ada latar JPG. Latar ni untuk grafik. Kalau boleh lukis, kita lukislah. Kalau kata nak lukis gambar KLCC ataupun gambar Menara KL, lukislah Menara KL kat belakang ni. Kalau ada gambar KLCC, boleh lukis gambar KLCC, lukis. Okey. Yang ni kita tahu tanda simbol macam video. Okey. So macam mana untuk animasi? Last ni animasi ni. Okey. Untuk dapatkan 6 markah. Ni cikgu bagi cadangan lah contoh animasi ni. Okey, animasi kereta bergerak. Ada gambar kereta, ada tunjuk anak panah. Animasi kereta bergerak. So, kereta bergerak. Macam tu animasi. Okey. Murid-murid boleh faham tak? Apa yang cikgu bagi tahu tadi. So, murid-murid kena lukis gambar macam ni, lakaran macam ni. Lepas tu nyatakan nama setiap elemen multimedia dalam lakaran murid-murid. Okey? Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Sebelum kita pergi soalan aplikasi, kita tengok kaedah penulisan dalam soalan aplikasi. Untuk menulis dalam soalan aplikasi, kita gunakan ayat yang mudah sahaja. Okey, contoh dia. Okey, klik file import. Tak perlu panjang-panjang. Atau kita guna ayat sebelum kita memulakan, kita kena klik dan seterusnya. Tak perlu. So ringkas je, cikgu. Ringkas je. Terus kepada point dia. Klik file import. Do we click polygon tool contohnya. Okey, kemudian klik over tool dan lukis bentuk bujur. Tekan enter. Okey, klik butang OK. Okey, gerakkan image ke kanan. Okey, klik dan seret video ke timeline. Okey, ataupun klik dan seret video ke track video 1. Aktifkan layer bunga contohnya. Okey, pada layer teks lukis ataupun gerakkan image. Pada peringkat ke-20 klik menu insert keyframe. Macam tu. Taikkan teks Malaysia. Itu je. Ringkas-ringkas saja. Tak perlu panjang-panjang. Klik kanan tertikus, pilih insert keyframe. Okey, pilih file audio.mp3. Pilih warna biru pada fade color. Itu kita guna ayat arahan yang mudah saja. Tak perlu buat karangan seperti karangan bahasa Melayu. Okey, pada tingkat property, pilih tandakan kotak kita panggil kotak dan tandakan kotak image pada image option. Okey, kita tengok soalan aplikasi. Okey. Tajuk animasi 2D. Murid kena ingat balik tajuk animasi. Rajah 3A dan 3B adalah animasi motion guide. Dia dah bagi tahu ni motion guide. So, kita terus ingat apa dia motion guide. Yang dihasilkan menggunakan Macromedia Flash. Macromedia Flash. Kena ingat Flash tu balik. Okey? Ada gambar rajah ni nak bantu kita ni. Dalam gambar rajah ni ada jawapan. Kita nak tulis jawapan pada soalan kita ni. Okey, tengok layer dia. Ada layer sifu, ada layer image. Dekat sini ada layer guide sifu. Tengok time frame ni. Ni timeline dia ni. Kita kena tengok timeline. Apa maklumat yang ada kat timeline ni? Ada guide sifu. Kemudian kita tengok image tu. Ada garisan ke mana? Garisan motion guide tu bentuk dia.
Okey. Tengok siput tu pergi ke mana? Kita kena tengok. So, dari sini kita boleh rancang nak menjawab soalan. Okey. Dah tahu apa dia. Okey, tengok soalan pula. Okey. So, soalan bahagian B. B ni, dia ada pecahan. Ada pecahan markah 2 tambah 8. Baik. Ada 2 tambah 4 tambah 4. Okey. Ada 2 tambah 3 tambah 5. Macam tu. Okey. So, bila ada tambah 8 ni, kita kata nak dapat markah penuh ni, kadang-kadang susah juga sebenarnya. Sebab dia pecahan markah dia sangat tinggi. Kalau kita dapat soalan yang macam ni, okey, kemungkinan kita boleh skor lah. Azhar. Ya, cikgu. Okey. Nyatakan 2 teknik animasi moden selain animasi motion guide. Animasi moden. Okey. Apa dia? Animasi morphing ataupun dan animasi masking. Animasi masking ni itu kita dah buat. Murid mesti ingat morphing apa dia? Perubahan bentuk, perubahan warna. Itu contoh-contoh. Perubahan saiz. Itu dalam animasi morphing. Okey, huraikan langkah kerja menghasilkan animasi motion guide pada siput. Yang ini langkah kerja dia ni banyaklah. Ada berapa garisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garisan dia mana? 8 langkah kerja lah. Ada juga dia bagi garisan tu banyak lebih daripada 8. Ada 10. So, ni 8 markah ni bermaksud 8 langkah kerja yang perlu dibuat. Okey, so ini contoh cadangan jawapan yang boleh cikgu bagi untuk soalan animasi 2D ni. Okey, so ada 8 langkah kerja. Yang pertama, klik kanan pada layer siput, pilih add guide. Ni layer siput. Okey, aktifkan line tool dan lukis garisan lurus pada layer guide. Layer pun lain, ni layer guide. Okey, kita tengok balik rajah pada ke atas tu, rajah 3B tu, kita tulis layer apa yang terlibat. Layer mana yang kita nak lukis garisan, layer mana yang kita nak letak gambar buat animasi. Aktifkan start selection tool dan ubah garisan menjadi lengkung seperti rajah 3B. Kalau kita nak mention, nak bagi tahu balik supaya rujuk rajah ni, kita tak tahu bentuk lengkung macam mana. Okey, pilih menu insert. Ni ayat dia. Tanda macam ni je. Pilih keyframe pada frame 50. Kadang-kadang murid ada tersalah tulis. Dia tulis ayat, klik. Dia tak tulis klik, dia terus buat. Okey, insert keyframe. Terus tulis keyframe. Dia tak nyatakan menu dia kat mana nak insert keyframe. Itu adalah satu kesalahan. Dia tak ada nyatakan menu. Dia terus pilih keyframe pada frame 60. Terus macam tu. Dia tak ada bagi tahu insert tu kat mana menu dia. Menu insert, pilih frame pada layer siput. Ini lain-lain. Ini keyframe, ini frame. Dua benda yang berbeza. Okey. Macam mana kita nak tahu itu keyframe mana frame? Kita kena tengok rajah tadilah. Rajah 3B tadi. Highlight frame 1 hingga 60. Kita boleh guna highlight ataupun kita boleh guna klik dan seret frame 1 hingga 60 layer guide siput. Okey, klik menu insert, create motion twin. Ataupun jangan tulis saja. Okey, dah highlight ni kita tulis create, pilih ataupun kita tak ada menu ni. Itu salah. Kita terus klik create motion twin. Kita tak tahu daripada menu mana dia datangnya create motion twin ni. Okey, aktifkan frame 60 dan ubah kedudukan siput ke hujung garisan menggunakan arrow tool. Apa tools yang guna, ke mana nak hantar, kita kena nyatakan. Baik, cikgu. Baik, Okey. cikgu. Boleh lagi, Azhar? Boleh, cikgu. Boleh. Baik. Okey, kita tengok satu lagi contoh soalan aplikasi. Okey, ini tajuk rakaman dan suntingan audio. Baik. Okey.
Raja 4 menunjukkan proses rakaman audio menggunakan Soundforge. Ini perisian Soundforge. Ada maklumat kat sini. Tertikat rekod. Okey. Apa kat mana tools dia pakai. Okey. Nyatakan dua butang yang terdapat pada transport toolbar. Kat mana transport toolbar? Yang ini transport toolbar. Okey, transport toolbar. Okey. So apa butang yang ada kat sini? Okey, kita boleh bagi jawapan. Ni markah mudah ni. Betul, sebab kata nyatakan je, nyatakan dua. So tak perlu tulis panjang-panjang lagi. Ya. Okey. Play. Record. Mudah je jawapan dia, Azhar. Dan murid-murid boleh ni banyak lagi lah jawapan yang boleh tulis kat sini. So kita kena tahulah setiap butang-butang yang ada dalam Soundforge ni. Baik. Okey, terangkan langkah untuk merakam audio. Ya. Okey. Kemudian terangkan langkah menyimpan fail audio sebagai rakaman MP3. Semua ni 4 markah. Tadi 2 markah, 2 tambah 4 tambah 4. Sini mudah kita dapat markah ni. Jalan kerja pun mudah. Okey. Klik butang rekod pada transport toolbar. Klik butang new untuk menetapkan tetapan rakaman. Klik butang rekod untuk memulakan rakaman. Klik butang stop untuk menghentikan rakaman. Okey, 4 langkah kerja ni. Ya. Kalau kita kata klik butang rekod, tak tulis kat belakang ni. Untuk apa? Tak ada Tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan. Ini kita dah betul sebut tapi tujuan utama untuk memulakan rakaman tu tak ada. Fungsi dia tak ada, so tak dapatlah markah. Okey, murid kena nyatakan. Stop untuk apa? Untuk menghentikan tetapan. Jangan klik butang stop saja sebab kita tak tahu fungsi dia apa. New untuk menetapkan tetapan. Okey. Terangkan langkah menyimpan fail audio sebagai rakaman MP3. Dah sini dia bagi tahu rakaman MP3. Nama file dia ni. So klik file. Ni tanda macam ni. CS. Okey, taikkan rakaman pada ruang file ni. Okey, taikkan rakaman. Okey, perlu ke tanda macam ni? Tak letak pun tak apa, boleh je. Okey. Okey, pilih MP3 pada ruang CF. Okey. Mungkin tertinggal ni CS type. Ada type dia. Saya tertinggal ni. Okey. Maknanya format file dia MP3. Kalau MP3 ke MP4 ke ataupun WAV ke wave pun boleh. Kemudian yang terakhir, okey, klik butang save untuk menyimpan rakaman. Okey, itu saja lah. Baik, itu dia kita dapat untuk soalan aplikasi cikgu. Untuk bahagian B ni saya kena percaya kalau kita tengok apa yang cikgu kongsikan teknik sebenarnya tak susah cikgu, tetapi agak sedikit keliru bila mana mungkin murid-murid nak menjawab macam tadilah. Tertinggal huraian-huraian di belakang tu. Saya kena percaya untuk SPM kali ini kita cuba semaksimal mungkin untuk sukses. InsyaAllah. Baik, kita nak teruskan sebenarnya pembongkaran ini tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih lagi membara jiwa ni nak tahu berkenaan dengan teknik-teknik untuk memastikan peperiksaan SPM kita semua dapat sukses dan dapat markah yang terbaik dan juga tertinggi. Baik cikgu, bagaimana pula cikgu untuk mata pelajaran produksi multimedia ni? Kalau dari sudut soalan pengiraan, bagaimana nak jawab tu cikgu? Okey, baik Azhar. Kita tengok soalan pengiraan je. Baik. Kita tengok macam mana kita nak jawab soalan pengiraan ni. Okey. Ini soalan contoh untuk pengiraan ni. Okey, tajuk dia pengiraan kos. Baik. Okey, dalam topik pembangunan produk multimedia, topik dia. Syarikat anda diminta menghasilkan satu persembahan video multimedia bagi majlis perasmian tahun melawat Malaysia dengan kos tidak melebihi RM30,000. Ini poin yang pertama, tidak melebihi RM30,000. Baik. Jangka masa untuk menyiapkan projek ini adalah selama 30 hari. Baik. Ini poin-poin yang ada dalam soalan tersebut. Jadual 1 menunjukkan proses kerja untuk menghasilkan persembahan video multimedia tersebut. Okey, ini jadual proses kerja. Kat sini dia ada tulis. A, pereka bentuk pakai isi kandungan. B, ni
pakar audio. So kita kena tengok apa dia yang ada dekat A dengan B ni. Baik. Okey. Proses kerja dia, analisis keperluan, reka bentuk pembangunan, pengujian dan penilaian, pembungkusan dan pengedaran. So dia ada jumlah hari, 30 hari, 26 hari, 21 hari, 24 hari, 15 hari. Ini adalah poin-poin untuk kita menjawab dalam bahagian pengiraan kos. Baik. Okey, namakan dua ahli pasukan pondasi yang terlibat. Yang tadilah. Yang ni, A dan B ni, apa dia? Yang wajib apa dia, yang tak wajib apa dia. Okey. Ini mesti dia ada. Dia tak ada dia, yang lain kru-kru lain tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Okey. Baik. Kita mesti ingat tahun ni. Baik. So, cadangan jawapan pengurus projek. Mesti ada pengurus projek. Tak ada pengurus projek tak jalan. Ya. Okey, yang kedua contoh dia pakar video. Okey. Ada tak lain lagi jawapan lain lagi cikgu? Mungkin kita boleh letak pakar animasi ke. Okey. So, lengkapkan jadual anggaran kos bagi kos buruh. Baik. Okey. A ni dia tak bagi, kita dah jawab kat atas tadi tu dengan B. So, kita tengok kadar upah untuk pengurus projek. Daripada sini dia bagi kos dengan jumlah hari. So, macam mana? Ini pengiraan matematik biasa. Baik. Okey, kita kena bahagikan. Ada kalkulator, kita boleh bawa kalkulator. Kita tekan saja 7,500 bahagi dengan 30. bahagi dengan 30. So, Baik. kita akan dapat jawapan dia 250. Baik. Kemudian kat bawah ni, dia tak bagi jawapan ni. 150. Sini kat berapa, sini berapa. Macam mana nak jawab ni? Okey. Jumlah hari ni kita boleh tengok kat mana? Kat jadual cikgu. Ya, jadual tadi. Bagus, okey. Raza. So, jadi maknanya kita kena tengok jadual proses kerja tu. Kita ada jawapan kat situ. Baik. So, 150 darab 15. Yang ni darab 150 darab 15. Okey, jangan tersalah. Tarik nombor tu pada kalkulator. Okey, 2,250. Kemudian kita totalkan semua. Kita jumlahkan semua. Dapat 22,750. Tak perlu nak letak kosong-kosong kat belakang ni. Ikut je macam kat atas tu. Okey. Okey, kos peralatan. Okey. 3 markas. Yang ni daripada mana? Kita 3,600 macam tadi juga bahagi dengan 30, kita akan dapat 120. Yang ni macam mana? Sama juga kita bahagikan. Kita dalam pengiraan kos ni tambah, bahagi, darab yang kita gunakan. Okey. So 70 darab 15 hari dapat 1,050. Okey, studio dah ada jawapan sini, kita jumlahkan semua. So kita dapat 6,650. Okey, untuk kos keseluruhan projek maka dia satu markah je. Tapi kat sini kena ada 3 ruang kosong kena. Tapi satu markah je. Sebab apa? Sebabnya kita kena ambil daripada ni. Ni kita dah ada jawapan dia. Kita ambil je daripada atas tadi, kita isikan balik. Okey, kos buruh berapa tadi? 22,750. Kos peralatan 66,500. Kos overhead 500. Okey, kita jumlahkan semua. Okey, 29,900 ringgit. Lebih tak 35 lebih tak daripada 30,000? So dia bawah daripada 30,000. Kalau kita dapat jawapan 30,000. Ya. RM1. RM1 je cikgu lebih. Boleh pakai tak? Boleh tak? Tak boleh. Jawapan dia salah. Sebab dia melebihi daripada 30,000. Siapa nak bagi RM1 ni? Walaupun RM1 tak boleh. Kalau kita buat jawapan RM29,999, boleh diterima lagi. Selagi kos tidak melebihi 30,000. RM29,500 boleh diterima. Okey? Jangan melebihi RM1 pun. Tak ada orang nak bayar ni. RM1 ni tak ada orang nak bayar. Ya. Okey. Kadang-kadang soalan kos keseluruhan projek ni dia tak bagi. Dia bagi soalan macam ni, kos keseluruhan projek. Maknanya kita kena tulis kos buruh tambah kos peralatan,
cost overhead. Kita kena tulis sendiri. Dia tak bagi jadual ni, kita kena tulis sendiri jawapan dia. Baik. Contohnya kita kena tulis kos buruh, okey, tambah kos peralatan, Baik. kemudian tambah skor overhead. Cost overhead. Kita kena tulis yang ni. Baik. Kalau tak ada jadual ni, kemudian kita letakkan nilai-nilai yang kita dapat, kemudian kita jumlahkan kesemuanya. Okey. Murid-murid boleh faham? Kat rumah ni boleh faham tak cara pengiraan dia ni? Okey. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu kat sekolah masing-masing ya. Okey. Cikgu sekolah saya, anak murid saya boleh tanya saya. Itu dia. Baik, cikgu. Okey, kita tengok tips okey, tips saya untuk kita untuk calon-calon SPM menjawab soalan nanti. Yang pertama, baca dan fahami arahan soalan. Apa dia arahan tu? Kategorikan, senaraikan, padankan, susun, tuliskan atau terangkan. Faham arahan dia, barulah kita jawab soalan tu. Okey? Yang kedua, jika ada pilihan jawapan yang diberikan, tuliskan jawapan sama seperti jawapan yang diberi. Kalau ada dalam jadual tu dia tulis ABC, tulis ABC. Ya. Kalau ada JKLM, tulis JKLM. Cikgu ajar ABCD je. Ada JKLM, saya tulis ABC je. Tak boleh. Kena ikut apa yang diberi dalam soalan itu. Baik. Okey. Bagi soalan senaraikan, murid boleh tulis jawapan lebih dari bilangan yang dikehendaki. Kalau pemeriksa dia boleh bagi, maka alhamdulillah. Okey, mungkin jawapan tu kita tak pasti, kita tulis lebih daripada tu. Ya. Okey, bagi jawapan langkah kerja ataupun soalan langkah kerja tu, tulis satu langkah kerja sama dengan satu baris. Satu baris. Ringkas saja, tak perlu panjang-panjang nak buat karangan sambung ke bawah ya. Baik. Okey, itu sajalah daripada saya. Baik. Okey. Cuba dulu, jangan berputus asa. Itu Semoga semua calon berjaya dalam SPM 2021. Cuba dulu, jangan berputus asa. Satu kata-kata keramat daripada Cikgu Muhammad Hambali Ismail selaku Ketua Panitia Produksi Multimedia SMK Datuk On Kuala Lumpur. Terima kasih banyak, Okey, Cikgu, sama-sama kerana Azhar. sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi, membongkarkan teknik-teknik nak menjawab soalan peperiksaan SPM. Sebagai akhir kata untuk murid-murid ataupun rakan-rakan di rumah, pastikan terus mengulang kaji agar sukses dalam SPM nanti. Produksi multimedia terhenti di sini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.